Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Muhammad Nazmi Datuk Dr. Muhammad Nazmi Zakaria, Ketua Pengarah Jabatan Veterinaria Malaysia dari Kementerian Pertanian dan Industri Tani, para jawatan kuasa GIPS Gabungan Kisas Usahawan Kementerian Nasional, dan saya mengalu-alukan Datuk Dr. Arif, dan Dr. Arif yang berdua, Dr. Fadil, jawatan kuasanya EJK, Raja Badri, Pemerintah EJK, mungkin ada yang lain dan yang lain itu ahli-ahli kita dan khas yang relevan dengan jabatan ini. Kita sangat beruntung dan terima kasih kepada Datuk. Saya anggap Datuk ini orang nomor satu dalam jabatan veteriner. Ya. Jadi bila Datuk Dr. Fadil tanya saya apa tajuknya, sebenarnya Dr. Fadil bertanya perkara yang hampir sama dengan Datuk Azmi Warzai. Jadi saya memberikan jawaban itu bercanda politik. Orang politik saya politik. Jadi apa ni maknanya, kita akan minta Datuk nanti bercakap secara terbuka, ya, secara umum, dan kita nanti cuba teruskan mana yang kita nak tanya. Sebab kalau kita nak melihat dalam konteks potensi yang mana dalam jabatan ini yang wajar kita terlibat. Seperti itulah, ya. Jadi saya terus kepada memberkati perjumpaan kita dengan saya mengajak sama-sama untuk bantu kita hadiahkan kepada arwah-arwah kita, pejuang-pejuang kita, dan juga kepada orang yang masih hidup supaya perjumpaan kita mendapat berkebaikan ilahi. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi dengan seterusnya masuk ceritanya saya ikut yang berbahagia Dr. Arif Hashim, yang dipertua Gabungan Mengasaskan Usahawan Pengeputusan Anak Selangor untuk memberikan kata-kata. Silakan Dr. Terima kasih. Terima kasih kepada kita. Skop kita, ya, yang hadir tadi dari ahli, ya, dan juga kepada Datuk Azmi, ya. Terima kasih datang banyak, ya. Tak boleh banyak hari ini, ya. Sebagai mana kita kena bercerita sikit perkembangan dari GIPS dalam patutnya kuartal terakhir tahun ini. Kita masih lagi dengan kita punya agenda-agenda kita agenda daripada usahawan profesional, ya. Dan kita berharap sangat di dalam 30 bulan tinggal ni, ya, kita GIPS akan terus memaklumkan kepada negeri Selangor, ya, berhubung mengingatkan dia, ya, kepada Nahul Kita Sastik, ya, kepada YB Menteri Besar Selangor, berhubung dengan beberapa perkara yang kita harapkan, ya, gabungan usahawan profesional Selangor dia, dan kita pun dah buat satu tulisan yang berangkat kepada mana je ke Ustazan dan juga mana dia senariannya. Tak kita buat komen, insyaAllah dia akan keluar lah besok, ya. Kalau boleh dia tak keluar, ya, ada lebih kurang 13 perkara lah kita minta lah, ya, kepada Selangor ni dilihat balik, ya, daripada aspek kuah persatuan orang Melayu, Islam, pendidikan orang Melayu yang peranannya apa juga dalam profesional usahawan, dan juga isu perumahan, penyakit yang banyak di Selangor ni adalah banyak perkara, ya, macam-macam perkara lah kita boleh, ya. Bagaimanapun kita ada buat kita nak minta adik-adik kita akan memberi komen berhubung dengan bajetnya 2015 bajetnya, dan dekat mana-mana, ya. Saya pun rasa kita bagi ramah pasal bajet, Masya Allah, soalan-soalan yang keluar bukan, ya. Dua kali ini ada bagaimana penipuan oleh orang-orang non-Muslim terhadap perumahan-perumahan orang Melayu, ya.
di dalam bagaimana rumah itu turun naikkan dan sebagainya, bagaimana rumah-rumah untuk Melayu baru terakhir sekali supaya keuntungan yang dapat lebih baru dibagi rumah untuk orang Melayu. Kita dah ada 12 tahun bulan berfaedah itu orang Melayu bangkitkan. Ada banyak isu yang akan dibangkitkan dia. Sekolah kita tahu bajet di sini cantik ya, tapi pelaksanaan dari banyak ada evil komponen di bajet punya implementation. Jadi kita esok kita ada banyak isu dalam bajet baru ini, kita perlu komen yang tidak boleh satu buat dan kuasa masing-masing akan terus memberi komen dan apa-apa supaya mana kita teruskan memperjuangkan profesionalisme Melayu Selangor, profesionalisme usahawan di Selangor dan juga kepada rumah. So, banyak betul ya, terima kasih banyak ya. So, thank you to come here ya. Itu ada dari DC ya, to come here ya. Tapi dengan kita ialah boleh Dato' DC many things ya, tapi kita juga kan bagaimana orang Melayu usahawan profesional dan juga usahawan profesional ya will have a role in veterinary punya activity as well as how can we benefit from the activity. Nanti itu kita dengar ya. And how that indirectly will ensure that the upgrade peranan daripada orang Melayu dan Putra kalau Selangor di seluruh Malaysia how can we contribute secara mana yang boleh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Presiden, Tuan Puan Gibbs, saya tadi tanya nama penuh tanya dan itulah saya bagi simpul dan nak menjelaskan bahawa salah satu dari minat waktu bila ditanya tadi nak cakap mengenai apa yang mungkin di sini kita ada satu pun mengenai yang macam-macam. Jadi yang ini adalah buku-buku yang saya telah tulis. Jadi benda mengenai apa tu tak tahu tu ya. Tajuk tak ada. Jadi asalnya yang sedai di sini nak dengar tentang veteriner kok ya. Yang lain-lain juga pada sendirilah. Saya ambil kalau ini kira macam pendekar lah ya. Pendekar kita ni ambil daripada tajuk pada tu nasibnya lagu akar kita. Akar kita sebagai semangat ni. Kita cakap dengan Datuk ni semangat. Okey. Masalah saya dulu, saya cerita dulu sebab yang ini bagi go over the problem secara ringkas ya. Makanan kita tak cukup dan kebanyakan termakanlah terutamanya kita import ya. Daging kita import. Cuma yang satu dua yang cukup babi yang kita tak makan. Ayam. Jadi satu kan. Mungkin kita tak makan. Cina pun tak makan. Cuma Korea pun makan ya. Makanan kita tak cukup. Makanan pun tak cukup untuk lembu ni oleh kerana pada masa sekarang lagi mendesak oleh kerana negara China ni telah bertumbuh dengan pesatnya dan bila dia punya income level the Chinese level up, dia punya selalunya bila ekonomi sebuah negara makin tambah. Jadi apa dia protein komponen dia diet tu akan increase. Jadi diet orang tu bila dia makin senang makan lagi banyak protein. Dulu dia makan sayur dengan kangkung dengan ni dia dengan muai. Jadi sekarang ni dia makan daging. So that created a lot of demand and pushing semua kawasan Asia, the north of Thailand, Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, semua termakan tu mengalir masuk ke China. That created susahlah nak korban, susah. Itulah tiap-tiap kali nak korban tu dia risau dan cukup tak cukup kan. So that is one. Jadi akhirnya what do we apa yang kita perlu buat ialah kita baru ni menteri kata kita we have to increase kita local production sekarang ni hanya 30%. We have to increase it to 15% dalam masa yang singkat. Nombor dua, masalah saya tu tadi. Saya gunakan sekarang istilah mai dah, sekarang ni mai saja. Ya, jadi mai masalahnya. Dia tak ada.
ayam murah ya, ayam murah. But the only problem is not produced by the teman lain ni, not by the place lah. Ada beberapa dia ada major players. Jacob which own di KFC kan. Kalau siapa pun saya tu tak pandai lah. Kita duk bayang-bayang macam itulah. Lepas tu apa? Mungkin ada semua nafas yang tahu mana. But very small portion of it. Yeah. The major, this is the concern. Kadang-kadang the concern lah. We have our own. We have the country, but we don't produce our own food. Yeah. Basic, the very basic necessity. We cannot afford to. Ini satu yang merisaukanlah. Another is tadi Datuk bertanya saya tentang daging halal ya, ada another area, and this is another area where very small portion of the import yang dibuat oleh Malaysia just very small, very less than 50%. The rest is initially was meant specifically for when it was earlier negotiated, it was supposed to be about the trade, barter trade between oil palm, dia beli oil palm, kita beli dari Tolong, and subsequently apa dia tu, slowly they push the control. Okay. Initially semua dibagikan, tapi apa ada ni tak orang kita ni dua style. Bisnesnya apa nak buat. So finally sampai sekarang ni baru tanya. Dia baru tanya kan. Baru kita nak buat clarification. Ini pun satu clarification lah. Ya, buat macam mana ya. Waktu kita bertanya ni memang ada, tetapi ya, modal ya. Orang dah 20 tahun building up balik masa itu, ada trik balik itu. Ada lagi macam ayam tadi pun, ada retail level lah. Retail exporter, orang kita exporter. Retail banyak orang kita yang buat, tapi banyak lagi untuk ada level-level tu yang kita kena tengok. Even yang kita pun buat ada kecil-kecil ya, tak bersungguh-sungguh ya, dan dibuat kecil-kecilan. Thousand of people lah survive apa tu. Tapi kita, inilah dia yang kita patut melihat balik helping them untuk apa tu, dan sekurang-kurangnya boleh create a livelihood pun lah, kurang-kurang itu minimum yang kita fikirkan. That's why sekarang ni kita duduk tengah dalam proses nak minta kerajaan ini melesen kan. Tapi kalau lagi tak dilesen kan, proses dekat itu but state government itu like then baru kita create business entity dan baru nanti dia apa. Kalau lagi masih lagi just tepi jalan, ada satu gerak, satu apa tu, dan dia tak jadi business, it cannot become. Tapi the moment dia dah ada perniagaan, property, register, ada tempat dan sebagainya, it can be further developed. Financing pun berjalan dia. Masa sekarang ni dia boleh kata tak diorganize tu. Nampak. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ya. Walid ya. Walid pun satu lagi. Semua satu industri yang sesuai sangat dengan orang lain. Oleh kerana tak di situ saja, lepas tu tunggu sikit dia tak bayar harga apa. Burung yang hantar video ya. And then kalau lah burung mati ya. Kalau burung mati. This is yang kita ni ialah sekarang ni
premises ni ada 6,000, mostly orang full ada orang dia lah. Ya, ada orang Melayu pun ada sedikit pun di Terengganu pun apa banyak sikit Terengganu, Kelantan, tak faham sikit, tak mungkin ada sikit ada letukan ya. Because of pekan tu lah untuk Najib dalam perhimpunan Agung UMNO talk about balik ya new growth ini mau high industry few years dan kita pun from there di BS take over. Dulunya it was supposed to be ada pendidikan dan kita take over because kita nak develop it into industri lah. Dulunya pendidikan ni more regulating kita tak fikirkan develop as industry. So walaupun it was announced that it will be still itulah my problem ya. Problem ni lah cukup tu for you to digest. Pada ini saya cerita lagi. Saya I'm very happy tonight to see this group if you are building up this jaringan ya. Jadi itulah dia. Maksudnya kita tidak meletakkan kita punya selebriti yang kita angkat dalam masyarakat itu adalah untuk situ ya. Dan ini jadi itulah ukuran kita tu finally. Kita melihat bahawa sudah senang saja. Kon kita tapi dulu kita kena faham semasa kita menjadi masyarakat yang simbol waktu yang Islam itu dalam kalangan kegemilangan dialog ibarat di antara ulama dan semua perkataan yang dikuatkan itu semuanya adalah orang yang baik dan orang yang boleh dijadikan contoh. Yang ini yang dicontohkan inilah dia. Kan? Ini kumpulan yang dicontohkan masyarakat. Sebenarnya tuan-tuan di sini lebih layak, rasa saya pendekar ini lebih layak untuk diangkat ya, sebagai selebriti masyarakat. Baliknya kita, masyarakat kita meletakkan selebriti ini dalam bentuk ini dan kita menyalahkanlah ya. Salah satu lah apa orang kita that what sell the paper that sell the paper kan, orang bisnes paper itu juga masyarakat kita tadi Datuk cakap tentang orang meninggal kan, tak ada orang pergi dia boleh besarkan because sekarang ni selfie, budaya selfie kita gambar ni masuk ke apa ni Facebook kan yang kita pun masuk. We are thinking about ourselves very this ada budaya yang ikut dalam masyarakat kita sekarang, budaya selfie ya. We didn't kalau dulunya dikatakan kalau nak duduk diberikan tempat tu, kalau kawan nak duduk dia apa tu, walaupun sempit pun diberikan tempat, itulah dia kata apa. Kalau dalam saf tu dibagikan saf supaya orang boleh juga tumpah layak, kerana you are taking care of the next person. Sekarang tak penting. Saya kan kita mempunyai ramai graduan yang mencari kerja dan tetapi ramai kawan kita yang tertarik kepada parti kan. Semalam kolej NATC di PWTC kita menyampaikan apa 900 CJ kepada ilmu kerja. Kita tak tahulah berapa orang yang boleh nanti properly dapat kerja. Today, tomorrow, UPM. Tadi kita pergi ke expo di UPM, lancarkan apa expo, apa pameran, apa expo dan expo Kongo UPM. So tomorrow, Sultan Selangor as Chancellor akan bagi start bagi apa di Kongo UPM. 6,115 6,116 kalau itu lah. Waktu graduate will come out from UPM kan. And 300 of them PhD graduate kan. Itu masa saya duduk di Pulau Pinang, saya jadi pengarah di Pulau Pinang.
Maka saya tengoklah keadaan orang lain di Pulau Pinang sekarang ni. Datuk Yusuf Latif sekarang saya masih jadi yang bangkitkan tentang result lain di Pulau Pinang Oktober ni. Tapi sebenarnya saya tidak fikir dah tentang waktu itu. Dan saya memang terperanjat di Pulau Pinang seperti mana ada kampung lain itu pokoknya yang masih tinggal di rata-rata wakaf. Yang ada rumah lain itu ialah apa pada saya lupa dah kampung Gerambi itu, Jaitan itu kan wakaf. Jadi kata rupa-rupa itu tanah wakaf dan finally safe daripada from total extinction dan Pulau Pinang masa tu. So apa yang saya buat, kaji dan tengok berapa ringgit ke kalau kita duduk tiap hari di masjid. So kerahlah saya start panggil kira tahu kita berapa orang pilih, berapa orang ketik, berapa duit, berapa buah masjid kita kira. So seminggu dapatlah 40,000, 30,000. Kata kalau kita masa tu rumah murah ni dalam 25,000 je. Kalau kita belikan rumah murah, duit tu kan, maka satu minggu boleh sebuah rumah ni sebulan 4 buah rumah ni. Itu dah to come to this point. We have a draft of paper masa tu disebut bahawa mesti dah manage not by ustaz but by property management dan juga accounting. Betul lah, bukan ustaz jadi advisor untuk manage wakaf. Satu lah. So submit to the state government. It was accepted. So the concept of saham wakaf tercetus tu. Tapi Pulau Pinang slow. Dia bagi kepada ustaz dan ustaz untuk tadi dia mengurusi Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Then finally 23 dan akhirnya selalu faham to the ideal of, because the original concept of wakaf is talking about apa tu, bagi orang kaya bagi tanah saja sebagai tanah wakaf kan. So that concept originally was okay. Datang kalau saya orang macam ni, macam mana saya nak rumah wakaf? I just have $1. Can I wakaf $1? So that was the idea. So that's how the concept of saham wakaf came into being dan akhirnya non-cost become. But pada masa itu, we see this as another potential area that can salvage dalam keadaan. Kalau benda ni, dia tak boleh dijual kan? Sampai ada lagi, sampai kiamat tu selagi wajib itu ikut kekal itu kan? Tak nak kira tanah wakaf pun boleh dijual itu kan? Dah selesai itu, pemenang itu sekali. Dan kita boleh bernaung di bawah tu lah. That's how Cambridge University itu own Oxford Street. That's how that Cambridge become so great. But dia own that piece of land in London ada tanah wakaf. So if Azhar survive on wakaf, kan? So that means infrastruktur institusi yang boleh menyelamatkan. Tapi kita neglect. Wakaf kerana itu samalah story bagi orang yang saya dah kata tadi lah, kita tak tadilah when we say it has to be managed by property, apa tu tadi contoh lah, supposed to be property tak baiklah kepada siapa-siapa yang memegang property ya, cannot area of kita tak manage because secara professional. Ini saya ambil saja apa tu Isa Kamali from Singapore, architect by profession. Saya tertarik ialah dia punya merakam kegiatan siput ni kita haiwan lah. Sebagai contoh mengarah haiwan, saya menghargai melihat siput yang berjuang dalam hujan, aku menjadi mandi. Melihat siput yang berdegil, manusia pun menjadi kerpit. Dia siput yang jalan slow tu berjuang ya. Never give up. Itulah yang membuatkan kita ni. Is an architect by profession.
Jadi sebagai rumusan kita perlulah membina kekuatan dalaman mendapati bukan ya, di sekitaran yang tidak mengasihani. Kita perlu bersedia menerima kegagalan dan selesa dengan kejayaan untuk membina kegayaan. Sebagai pembina kegayaan, creating work or searching for what, mencari duit ke, nak create ke pula. Creating work, orang bolehnya ramai orang create ke pula. Create ke work tu ramai orang boleh tumpan. Mudah kita perlu berani berpajak di luar kampung. Itulah sedikit banyaklah dari perkongsian yang tak bertajuk. Saya punya ilmu bertajuk tadi, PK kita, kita akar kita.